banyak cakap hari ini atas kapasiti, atas pengalaman saya sebagai seorang cikgu pendidik. Ya. Selama lebih kurang 35 tahun terlibat. Daripada guru bilik darjah, jadi pengetua, jadi pegawai pendidikan daerah, jadi timbalan pengarah negeri, pengarah bahagian sekolah, ya, dan pengarah-pengarah bahagian sampailah timbalan ketua pengarah. Berarti setiap dasar yang dibuat tu, sama ada saya terlibat sebagai dalam jawatan kuasa buat dasar atau sebagai cikgu, sebagai guru mendidik mengikuti melaksanakan apa dasar. Ini backgroundnya. Jadi sebab itu apa yang saya mewakili sebagai Presiden Persatuan Pesara Cikgu-Cikgu. Cikgu-cikgu ni, pendidik ini, asasnya, prinsipnya tidak pandang bangsa. Ya, kita merentas bangsa, merentas etnik. Semua anak murid kita adalah anak murid kita. Tak kira dia Melayu ke, dia Cina ke, dia India ke, dia Kadazan ke, dia Iban ke, dia Bengali. Sekali cikgu, mati pun cikgu. Ini sebab itu saya sebagai Presiden Persatuan Pesara mewakili ahli-ahli kami. Sebab itu saya lebih bincang. Jadi macam Cik Zul tadi sebut tadi, kita bukanlah pendesak, bukanlah nak kompran, tapi kita bagi dari segi nilai proporsional demi masa depan anak-anak kita, merentas bangsa. Bukan berdasarkan kepentingan politik macam Datuk sebut tadi kan. Bukan berdasarkan bahawa ini kerana saya bangsa ini, kerana you bangsa itu. Tidak. Maka dalam konteks ini saya ada 5 perkara besar. Lepas itu kita boleh soal jawab. Pertamanya, apabila kita merdeka 1957, ya, pertama-tamanya kita ada perlembagaan. Suruhanjaya RIT buat perlembagaan. Ya, macam baik itu. Dalam konteks pendidikan, ya, dalam pendidikan, hari ini dah 57 tahun. Pertama-tama pendidikan diadakan laporan atau penyata razak 1956. Dasar perakuan penyata razak 1956 ini dijadikan Ordinan Pendidikan 1957. Inilah titik tolaknya, tiangnya, tunggaknya, paksinya. Ini kena faham bagi inilah. Dari sinilah hingga hari ini dasar pendidikan kebangsaan berjalan. Ini tonggaknya. Kalau kita rumah, kalau tunggak terbalik, terbaliklah. Ya. Itu paksinya. 1957 paksinya tersebut dalam penyata razak, dalam Undang-Undang Pendidikan. Saya baca sikit ya, supaya kalau senang nak catat. Ini matlamat asas. Tambah mengatakan tujuan akhir pendidikan negara ini ialah untuk menyatukan budak-budak daripada berlainan bangsa. Ini di bawah satu sistem pendidikan kebangsaan. Ya, itu di bawah satu bumbung dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Walau bagaimanapun disebut tu, kemajuan ke arah ini hendaklah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat dan tidak boleh dipaksa secara mendadak. Jelas tahun 57. Hari ini 2014, kalau kita meliti semua itu belum tercapai. Ya. Sehingga hari ini belum tercapai. Nak bawa anak-anak kita letak di bawah satu bumbung, tak tercapai. Malah apa yang kita lihat sendiri, dia berterabur. Makin lama makin jurang. Makin jalan. Itu satu. Ya. Jadi itulah paksinya. Jadi kita lihatlah apakah sistem yang ada hari ini menjurus ke itu. Kalau tidak itu, apa kelemahannya? Apa yang kurang baiknya?
Apa yang boleh dibaiki si Cik Zul sebut, si Datuk sebut, si Cik Ronald Ustaz sebut? Apa? Ini asas tunggak. Dan tunggak ini dibina sejajar dengan kemerdekaan kita. Tunggak ini dibina sejajar dengan perlembagaan kita, Perlembagaan Persekutuan, yang sebut hak masing-masing, sebut ini 152, 151, 52, 53 dan sebagainya. Ya. Itu satu. Apa juga kita bincang. Jadi adakah kita sekarang ini nak meneruskan? Pada pandangan saya, hari ini kita kalau terus dalam keadaan hari ini, maka masa depan generasi yang akan datang, wallah alam, Allah saja, Tuhan saja mengetahui. Jadi itu kita tak dapat. Itu satu. Jadi persatuan kami memohon supaya apa juga dasar pelajaran yang kita buat ini jangan tinggal tunggaknya. Nak bawa semua anak bangsa kita berbagai etnik duduk di bawah satu rumah. Dan kami yakin, sebagai cikgu saya tadi, siapa yang dah sekolah, kalau dalam kelas kita berbagai bangsa, hingga hari ini hubungan lebih mantap, lebih mesra daripada berasingan. Sebab saya melalui zaman itu. Di situ. Itu satu. Yang kedua, kita boleh nilai, tuan-tuan dan puan-puan boleh nilai, setiap orang boleh nilai. Adakah hari ini di bawah perlembagaan, di bawah sistem pendidikan yang kita buat, KBS, RKBSM, sekarang dia PBS, kemudian PT3 sebagainya, di samping saya sebut tadi, iaitu Penyataan Razak 1956, berikutan penyataan berkaitan dasar pelajaran, diikuti lepas tu Penyataan Rahman Talib 1960, kemudian laporan kabinet diikuti sampailah kita akhirnya sampai Akta Pendidikan 1996, yang kita pakai pindaan 1997. Semuanya laporan ini, semuanya akta ini menegaskan keutamaan apa juga dibuat. Paksinya perpaduan negara. Paksinya kesatuan, persepahaman. Bukan disebut hendak wujud perbalahan. Semuanya. Daripada mula atau pendidikan, daripada mula Penyataan Razak sampai Rahman Talib, Penyataan Kabinet, sampailah apabila kita mengenal falsafah pendidikan kebangsaan, kita perkenalkan rukun negara, semuanya ini menuju ke arah itu. Bahawa setiap orang pelajar, setiap anak didik kita keluar menuju mewujudkan masyarakat berbilang bangsa, bersatu, faham memahami, tidak boleh menyentuh yang sensitif. Hari ini soal lah. Bukalah laman web. Kalau SKMM tu buka, macam sebut Datuk sebut, 1001 macam tohmah. Tuan-tuan buka sendiri, kalau buka tu tengoklah sendiri. Bangsa mana yang dikritik. Lebih. Saya kata saya cikgu. Lepas tu saya tak mau ni. Kan? Tapi dah dia pergi lebih teruk. Kesultanan dihantam. Agama dihantam. Ikut suka aja. Maki hamun cerca mo. Adakah ini yang kita nak pergi? Bukalah sendiri. 1001 perkara ada situ. Ini kami sebagai pendidik Persatuan Pesara dan sama macam tadi juga. Kita bukan nak komplain. Mari kita duduk bersama, kita renung ni apakah kita nak tinggal anak-anak kita besok begini. Kita ada anak, kita ada cucu, kita ni warga. Itu that mean nilai murni yang dibuat oleh Kementerian Pelajaran waktu kita buat KBSR KBSM 17 nilai. Bersopan santun, hormati jiran, hormati bangsa, hormati agama, hari ini dah berkecai. Kenapa? Itu yang kedua. Ketiga, seperti mana Cikgu Nusyid sebut tadi. Saya bawa, saya tiap-tiap tahun saya menilai sebagai cikgu. Kadang-kadang kita mungkin, pada saya, sebagai presiden, kadang-kadang sistem saya rasa menzalimi anak murid kita. Sistem
terikut-ikut oleh kepentingan diri, kepentingan politik, kepentingan bangsa, kita lupa seolah-olah menzalimi anak murid kita. Tak kisah bangsa apa pun. Ya, dalam konteks ini bila kita kata nak buat sekolah satu aliran, kita ada sekolah bangsaan yang dikatakan sekolah aliran perdana. Ya, dalam PIPP 2005 buat rasa saya gagal. Okey, nak buka sekolah bangsaan tak berjalan dan sebagainya. Baik. Kan? Saya sebagai cikgu, saya kesian saya tengok anak-anak murid saya ketika saya bertugas juga dulu di SK pun sama. Di SK kalau kita tengok subjek kelemahannya matematik sains. Ini kenyataan. Tambahnya di SJKC lagi teruk sebab bahasa Melayunya teruk, bahasa Inggerisnya teruk. Ya, seperti sebut. Data menunjukkan ni contoh. Data apa? Saya ambil data ni tiga tadi. Okey, bagai. Ini dah tiap tahun keluar. Bagi saya sebagai seorang cikgu, saya tidak boleh lihat begini. Sebagai seorang insan, kalau tak cikgu pun. Contoh saya bagi. 2012. Ini analisis. Data pada sini. PMR. Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan India. Okey, kita ambil bahasa Melayu. Sebab ini bahasa Melayu, bahasa kebangsaan yang semua patutnya menguasai. Dan bahasa Melayu ini di SK lain. Standardnya lebih tinggi. Di SJK rendah. Tamil dan ni. Sebab rendah itulah maka ini satu lagi isu. Maka apabila pelajar SJK dan SJKT naik, adanya kelas peralihan. Ini cerita yang sebenar berlaku waktu saya pengarah bahagian sekolah. Timbalan Menteri Pendidikan ketika itu yang berhormat, mantan yang berhormat Datuk Hun, dia panggil saya. Datuk Dr. Pong panggil saya, dia kata, Haji Rauh, tak bolehkah kita demi persamaan, katanya. Katanya tak adil. Pelajar sekolah kebangsaan masuk tingkatan 1. Pelajar SJK masuk peralihan. Jadi dia keluar dalam bidang pekerjaan lewat 1 tahun. Tak adil, dia kata. Saya kata yang berhormat, waktu tu Datuk Dr. Pong, Datuk Pun. Saya kata yang berhormat, tak timbul soal adil, tak adil. Soal bagi saya ialah kemampuan budak itu ikut sistem. Kita ada peralihan sebab budak bila masuk menengah daripada SJKCT, penguasaan bahasanya teruk. Dia tak boleh faham sains, tak boleh faham matematik. Sebab itu kita bagi ekstra 1 tahun. Itu tujuannya, bukan kerana apa. Tetapi kalau budak itu tidak melalui ini, tanpa bangsa pun, kalau SK dia terus. Dan mereka menuntut, saya boleh sebut MCA menuntut, Don Jelzong menuntut supaya tidak ada peralihan. Maka kita bagi kelonggaran. Dia cerita yang sebenar. Apabila dah bagi kelonggaran, sampai peringkat PMR, tuan-tuan dan puan, ramai yang fail. BM. Bila fail tak ni, saya dipanggil sekali lagi pula. Yang pertama Datuk Pong, kali kedua Datuk Hun. Dia kata, you Haji Rauh, you punya dasar lah tak betul. Kecuali bahasa. Saya kata yang berhormat, kalau saya bawa tip, yang berhormat, yang minta dulu, kami bagi. Sekarang bila tak betul, kami juga salah. Jadi kalau kita sebagai bapa yang ada anak yang jadi sebab itu saya kata, saya merentas. Jadi hari ini kalau 2012, contoh saya bagi. SK 2012, daripada jumlah pelajar 371 orang, 815 calon, yang dapat A 49.4, dapat B 18.7. Saya bila saya bercakap, saya sendak data dan fakta. Jadi tidak ada omong-omong. C 26%. Jadi ABC, SK ni yang silibusnya sukatannya lebih susah, 94.1. D 3.7, E 2.2. Ini kepahaman. Baik. Saya tengok yang SJK.
yang papernya lebih rendah martabatnya. Okey. Yang daripada seramai 128,441 calon SK ni C dan T, yang dapat A hanya 27.6, B 17.6, C 24.8, jumlah ABC 70. But yang gagal 30%. Inilah dia. Adakah kita nak teruskan sistem satu aliran ini yang terus nak biar gagal? Ini persoalannya. Maka kalau tuan-tuan tengok baru-baru ni, last year ni, maka Kementerian Pendidikan melalui program Pelan Perancangan Pendidikan Malaysia, PPPM, cantik, tahniah kepada Kementerian Pelajaran Yang Amat Berhormat Datuk Tan Sri Muhyiddin dan semua, 2013-2015, untuk membaiki ini nak ditambah bahasa waktu bahasa Melayu Bahasa Malaysia di SKC itu namanya berkelahi sampai nak belara, tak setuju. Kita nak buat baik, kementerian nak buat baik, nak tambah pun tak mau. Nampak? Itu nilai-nilai itu. Di segi aspek ni banyak lagi. Dan kita lihat juga, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok contoh yang lain. Dari segi ini sebagai cikgu. Panjang sikit tak apa ya. Sebagai cikgu. Dia kata cikgu. Saya cakap data. Itu tentang itu. Cuba tengok. Kalau saya ada anak. Di sekolah jenis begini. Saya pindah anak saya. Tapi ini tak berlaku di Malaysia. Sebab orang membuat putusan berdasar politik. Berdasar bangsa, tak boleh berdasar profesional, tak boleh berdasar kemanusiaan. Saya bukan nak hantam. Kalau kemanusiaan orang sayang, kalau orang ni gagal, sayangnya kalau anak aku macam ni. Contoh begini, kan? Hari ini saya ambil C katakan. Seluruh sekolah 1253 C, sekolah SJKC, di situ. Itu 405 buah SJKC kerajaan dan 88 sekolah ni bantuan kerajaan. Dan daripada itu kita dapati ada 46 buah sekolah yang di bawah korang pelajar. Sekolah korang pelajar ni, kalau anak kita, tak usah kira orang lain, nanti orang marah saya, kan? Sekolah korang pelajar ni, kita ada daripada 14 sekolah di Malaysia, 14 sekolah, hanya ada 79 orang murid. Bayang tak? Di Johor misalnya ada sebuah sekolah, murid SJKC Johor ni 5 orang satu sekolah, cikgunya 5 orang. Di Kedah ada satu sekolah, muridnya 9 orang. Yang peliknya sekolah ni cikgunya sampai 20 lebih. Dalam private school. Untunglah dia, kan? Melaka, okey, kosong, tak ada ni. Negeri Sembilan, 4 buah sekolah, pelajarnya 22. Cikgu ini saya ambil data kementerian ni, 32. Pahang, sebuah sekolah, 4 murid. Jadi satu sekolah 4, satu sekolah 5, sebuah sekolah aja di ni. 3 buah sekolah di Perak, 3 buah. Jumlah 3 buah ni 17 budak. Gurunya 19 orang. Jumlah guru 115 orang pada 14 buah sekolah tadi, murid 79. Dari segi seorang sebagai pendidik, murid, bila kita pergi sekolah bukan nak ambil peperiksaan saja. Inilah tujuannya kenapa kita katakan vernacular. Kita nak bawa semua budak ni bermula. Dasar pelajaran, bila sebut dasar pelajaran, ni melalui prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah lepas sekolah menengah, pendidikan tinggi. Nampak? Sekolah yang mana muridnya 2-3 orang, dia tak kenal orang. Dia tak kenal masyarakat. Dia tak kenal budaya lain. Tambah dia sama-sama bangsa je. Jadi ini senario yang saya katakan, yang saya nak sebut. Itu yang ketiga ya. Nilai 3. Yang keempat saya nak sebut di sini, iaitu kita sebut sekolah ya.
Ya, cuba kita tengok, selain sekolah, ini yang saya bimbang. Maaf, bukan ini saya nak bimbang. Dalam keadaan begini kita ada tuntutan yang saya anggap melampau. FJKC, kumpulan you tahu, saya dah tadi pun sebut Don Jolong. Okey. Kenapa dalam satu sistem negara, di situ, di sekolah FJKC sendiri, guru-guru Cina sama Cina sendiri pun diasing-asingkan. Tahu tak maksud saya? Seorang guru untuk FJKC, nak lantik guru besar, kalau dia tidak ada SPM bahasa Mandarin, dia ditolak jadi guru besar. Tak boleh saya lantik. Waktu tu saya pengarah bahagian sekolah, saya mencalon-calon. Mereka ditolak. Nak jadi guru besar di FJKC, mesti guru tu boleh cakap Mandarin. Ya, betul. Mesti kalau cakap Mandarin saja, tetapi tak ada SPM bahasa Mandarin, tak boleh dilantik. Tadi saya sebut budak yang tak tahu apa. Tak boleh nanti. Sebaliknya, guru yang Cina tadi, ini saya nak beritahu, walaupun dia tak ada bahasa Mandarin, dia ada SPM, dia jadi guru besar di SK. SK tidak pilih mesti cikgu Melayu jadi guru besar. Ini ada. Pergi ke Pulau Pinang. Dia nampak. Dari ke arah mana? Tadi saya kata murid. Cikgu tak boleh. Itu satu. Sama-sama orang Cina tak boleh. Saya ingat di Parit Muntah, orang mendengar, bila kita lantik seorang pengetua, boykot, mogok. Macam boykot MACD. Yes. Ini sama-sama bangsa. Apakah ini pendidikan Malaysia kita nak wujud? Wujud satu empire dalam satu kumpulan, dalam satu kerajaan, dalam satu sistem. Kalau tuan-tuan nak ni, pergi semak dalam pelajaran. Saya berdasar pengalaman itu saja. Maka sebab itu apabila kita nak lantik seorang pengetua, ni guru besar di sekolah jenis bahasa Cina, kita kena tengok dulu dia punya boleh bercakap bahasa Mandarin. Okey, itu berlogik. Kalau tak boleh bercakap bahasa Mandarin, macam mana bercakap budak kan? Tetapi kalau dia pandai bercakap Mandarin, tak ada sijil SPM bahasa Mandarin, tak layak. Itu tak logik. Jadi sama-sama bangsa. Kedua, saya juga bercakap, tadi saya buat ni, saya juga lepas saya bersara, saya timbalan pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Untuk lantik seorang guru, saya yang temuduga, kami temuduga. Saya kesian pada murid-murid sekolah Cina. Ramai guru bahasa Melayu di sekolah Cina tak layak mengajar bahasa Melayu. Kalau ikut saya temuduga tu, fail semua. Berlambak. Ramai yang fail. Tetapi disebabkan desakan pihak berkenaan, guru yang nak mengajar di FJKC T tak ada masalah. Sama dengan aliran. Sebab itu saya tak sebut T. Tamil. Tamil dia tak ada masalah ini. Dia tak ada syarat-syarat orang ini mesti dia nak masuk sekolah Tamil Gusam mesti lulus bahasa Tamil semua. Tak ada. Nampak? Sebab bahawa mereka nak juga guru yang masuk mengajar di SJKC mesti punya sijil SPM bahasa Mandarin. Ini. Jadi mana ada bangsa lain nak masuk? Masuk dihalau keluar. Tahun 1998 saya hantar guru. Ditolak. Dan dia orang tuduh saya komunal. Haji Rawo pengarah bahagian sekolah komunal. Saya kata, saya cikgu. Saya hantar cikgu tak kira bangsa. Kira proportional, optionnya. Kalau dia ni bangsa Cina, option dia bahasa Melayu, cantik lah.
Kan? Kalau yang bahasa Cina bukan option bahasa Cina, maukah? Ya, ini cerita yang sebenar yang bila saya lihat ni, itu yang satu tadi kita kata budak tadi. Tidak ada dalam kajian pendidikan dunia apabila seorang murid bermula dalam bilik darjah bersama macam ini, ya, kita lihatkan dulu, ya, kita boleh, saya ingat Syekh Taktik kawan saya dalam kelas, Syekh Taktik di Cina. Saya boleh tepuk, Syekh apa khabar? Dia pula dia mari pegang telinga saya, Rauf apa ni? Tak ada komunal. Ya. Kadang-kadang waktu perempuan di high school Bukit Tajam, sing seorang pakai turban. Sing, boleh pinjam turban? Tak ada kepala. You know, hari ni bila saya pergi melawat sekolah, kemesraan ini sudah tidak ada. Jadi pertama teruk. Sudah tidak ada. Jadi inilah maka seperti apa yang Cik Zulmi, apa yang kita sebut tadi, kami satu orang pun menyokong apabila yang dibuat disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kan, henti dan fikir macam mana itu kena buat mekanisme yang lain. Jangan bukan kita kata okey tutup semua JKC, no, betul tak? Kita buat mekanisme tapi matlamat satu aliran bawa semua. Macam mana itu kita kena buat plan perancangan baru. Kan? Yang paling immediate, paling segera saya katakan okey. Pelajar yang masuk SK hari ini, kita mohon pada kementerian pastikan bahasa Cina ada di sekolah itu, bahasa Tamil ada. Cuba tuan-tuan ingat baru 2 minggu lepas Kabinet membuat arahan apabila guru-guru dilatih option bahasa Cina di opsi, dihantar pergi, ini dilatih di UPSI untuk mengajar bahasa Cina di sekolah menengah. Kementerian hantar ke SJKC kena. Kementerian hantar juga SMK. Kementerian hantar juga sekolah bersama penuh. Kementerian hantar juga sekolah vocational. Maka pihak-pihak berkenaan menuntut keluarkan balik pada SBP dan semuanya. Mana logik? Okey. Walaupun pada saya sebagai cikgu, walaupun dia dilatih untuk mengajar sekolah menengah, cikgu ni merentas. Seorang guru sekolah menengah pun boleh mengajar rendah, seorang mengajar rendah pun boleh, bila keperluan. Itu. Jadi akhir sekali, yang kelima, dari situ, marilah kita renung. Jangan saya mohon pada tuan-tuan, kalau dengar saya bercakap telefon, kita dalam konteks memohon kembali satu aliran, kita fikir itu mekanisme itu akan seperti yang Cik Zulkarnain, mana terbaik. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.